أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi izin kepada kita untuk kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini yang kita dah stop lama selepas kita cuti seminggu. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran yang seterusnya. Insya-Allah hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-12, muka surat 63 yang bertajuk Jihad dalam Islam. Ia pelajaran 12, muka surat 63. Bagi yang ada buku teks, boleh buka sama-sama kita tengok, insya-Allah. Okey. Pelajaran hari ini adalah berkaitan dengan sebuah hadis, sebab kita masuk dalam bidang hadis, hadis yang terakhir dalam bidang hadis yang kita akan pelajari masa tingkatan 2 ni. Tingkatan 1. Hadis yang terakhir iaitu hadis yang ketiga. Sebuah hadis daripada Ibnu Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birru walidain. Qala summa ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Yang mana maksud terjemahan bagi hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam, salat pada waktunya. Menjawab, salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, selepas itu apa lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbakti kepada ibu bapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapa. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang diambil daripada Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ni menceritakan tentang pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah tentang apa amal yang paling Allah suka. Banyak hadis-hadis yang seperti ini yang ditanyakan kepada Rasulullah, ataupun pertanyaan seperti ini yang ditanyakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab setiap soalan sahabat berdasarkan orang kata peribadi sahabat tu. Contoh, kalau sahabat tu dia kuat marah, Nabi akan kata kepada dia, kurangkan marah, jaga kemarahan. Kalau sahabat tu seorang yang kaya, Nabi akan kata amalan yang paling baik adalah bersedekah. Dan bagi Ibnu Mas'ud, bila mana Ibnu Mas'ud bertanya soalan kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Nabi bagi tiga amalan. Iaitu yang pertama adalah salat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada kedua ibu bapa, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah. Dalam hadis ni Rasulullah telah menyatakan 3 amalan yang paling disukai oleh Allah, iaitu macam saya beritahu tadi, ada 3 perkara yang mana last kali, serta berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi ketinggian agama Islam. Kenapa 3 perkara ni? Salat ialah satu kemuncak hubungan manusia dengan Tuhan. Salat hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Salat adalah kemuncak dia. Sebab tu solat terletak pada perkara yang pertama yang Nabi bagi tahu. Dan berbakti kepada ibu bapa adalah kemuncak hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, hubungan sesama manusia yang paling penting sekali adalah hubungan sesama kita dengan ibu bapa kita.
Dan jihad pula merupakan amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat sentiasa dipelihara. Manakala jihad ia berkaitan dengan masyarakat kita, umat Islam yang perlu dipelihara. Maka itulah 3 perkara yang terdapat di dalam hadis ini. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, dalam 3 perkara tadi, hadis ini yang nak dibawa pada hari ini adalah berkaitan dengan jihad di jalan Allah, iaitu yang ketiga sekali. Okey, pengertian jihad dan keutamaannya. Okey, macam kita tahu bila kita sebut pasal jihad, orang Islam dia tahu jihad adalah peperangan melawan kufar, mempertahankan negara. Okey, itu yang ada dalam fikiran kita bila mana kita sebut jihad. Sebab itulah jihad yang paling utama. Memang kalau kita dengar ada ustaz-ustaz akan kata jihad adalah melawan nafsunya, jihad adalah pergi menuntut ilmu. Ya, betul, itu sebahagian daripada jihad. Tapi jihad yang paling utama adalah mempertahankan agama Islam, iaitu dengan berperang. Itu jihad yang paling utama. Ketika umat Islam ditindas atau negara diserang oleh musuh, menjadi fardu ain ke atas setiap Muslim untuk mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Ini adalah kewajipan bagi umat Islam untuk pertahankan negaranya dan agamanya. Macam kita yang kita berada di Malaysia, yang mana Malaysia ni agama persekutuan kita adalah agama Islam. Maksudnya Malaysia ni negara Islam. Jadi kewajipan bagi kita orang Islam untuk mempertahankan agama kita dan tanah air kita. Dua-dua menjadi kewajipan. Okey, jihad daripada sudut bahasa, pengertian jihad daripada sudut bahasa bermaksud mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud jihad, korbankan diri di jalan Allah. Sebab tu jihad ni boleh membawa kepada banyak perkara-perkara yang lain. Melawan nafsu, itu juga mendekatkan diri kita, mengorbankan diri kita kepada Allah. Sebab kita korbankan nafsu kita semata-mata nak ikut apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu jihad juga. Kan kita pergi belajar, kita nak tuntut ilmu Allah. Itu adalah sebahagian daripada jihad. Sebab tu jihad dari segi bahasa bermaksud mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dari segi istilah pula, dari segi istilah syarak, jihad bermaksud menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Sebab itulah jihad yang paling utama, yang paling tinggi sekali adalah jihad mempertahankan agama Islam dan juga negara Islam. Itu jihad yang paling utama. Sebab itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita ingat lagi, antara perang-perang yang besar yang berlaku sewaktu zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Okay, bila mana Rasulullah berhijrah ke Madinah, tahun kedua adanya perang Badar. Perang Badar, perang yang sangat hebat yang berlaku ketika mana orang Islam bertempur dengan kafir Quraisy. Jihad yang pertama diorang lawan dengan kafir Quraisy, iaitu perang Badar. Umat Islam 300 lebih, kafir ada 1000 lebih, dan kemenangan di tangan orang Islam. Kemudian perang yang kedua pula, perang Uhud. Perang Uhud yang berlaku di Bukit Uhud. Waktu tu orang Islam ada lebih kurang dalam 700 ke 100 orang. 700 ke 1000 orang. Okay, dan melawan tentera kafir Quraisy yang ada bilangan 3000 orang. Yang pada ketika itu kafir Quraisy menang atas kesilapan sahabat-sahabat yang mengabaikan arahan Nabi. Okay, sebab kat situ perang Uhud umat Islam kalah. Kemudian perang yang ketiga yang besar, iaitu perang Khandaq yang berlaku di Madinah, yang mana kemenangan terhadap orang Islam. Ini antara 3 perang yang besar yang berlaku sewaktu zaman pemerintahan Rasulullah di Madinah. Okay, jadi semua ni adalah contoh-contoh jihad yang berlaku, yang dilakukan oleh sahabat dengan Rasulullah. Itulah sebahagian daripada jihad. Okey, tengok sebelah tu. Dalam suasana aman, menjadi fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada panceroboh, musuh, kekacauan dan pemberontakan. Okey, sebab itulah kalau zaman Rasulullah dahulu, diorang tak ada pasukan tentera yang khas. Bekerja diorang tentera, iaitu pergi berperang sahaja, tak ada. Waktu zaman Rasulullah, bila mana Rasulullah nak pergi melawan sesuatu ataupun nak keluar bersama dengan para tentera, Rasulullah akan iklankan terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat join. Maksudnya tak ada tentera yang khas, semua orang adalah tentera. Okay, itu zaman Rasulullah.
Kemudian pada zaman Omar dah mula adakan pasukan tentera yang khas untuk pergi berperang sahaja. Dan zaman kita sekarang, tentera adalah satu pekerjaan yang khas. Maksudnya hanya dilakukan oleh sebahagian orang sahaja. Sebab tu bukan semua menjadi kewajipan kita semua untuk mempertahankan negara, sebab kita dah ada pasukan tentera yang khas. Macam di Malaysia ni kita ada Angkatan Tentera Malaysia, kita ada tentera darat, tentera laut, tentera udara, kan, yang mempertahankan negara. Manakala polis pula yang menjaga keselamatan dalam negeri. Jadi benda tu menjadi fardu kifayah kepada umat Islam. Maksudnya bila ada sebahagian telah melakukan, maka yang lain terlepas daripada bebanan tanggungjawab. Sebab tu kita kena berterima kasih kepada anggota tentera, sebab diorang telah melakukan fardu kifayah yang menjadi kewajipan ke atas umat Islam. Yang mana bila mana mereka melakukannya, maka terlepaslah beban daripada bahu kita. Okay, tengok apa kelebihan berjihad di jalan Allah dengan mempertahankan negara, mempertahankan agama Islam. Apa kelebihan dia? Yang pertama, diampunkan dosa. Jihad mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab kita pergi pertahankan agama, maka Allah akan mengampunkan dosa kita. Sebab jihad ni antara benda yang tinggi dalam Islam, yang dipandang tinggi di dalam Islam. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Allah rahmat dan sayang kepada hamba-hambanya yang keluar berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala berlipat kali ganda. Okey, pahala yang berlipat kali ganda bila mana mereka keluar berjihad. Seterusnya, dianugerahkan mati syahid. Bila mana seseorang tu pergi berjihad dan dia mati di dalam jihad itu, di dalam peperangan itu, maka matinya adalah mati syahid. Mana mati syahid ni, maka orang yang mati syahid ni kita tahulah syuhada, orang yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Itu orang yang mati syahid. Orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ada kelebihan untuk dapat mati syahid. Seterusnya, mendapat nikmat di alam barzah. Okay? Bila mana selepas kita mati, kita akan lalui satu alam yang dipanggil alam barzah sebelum kita bertemu dengan alam akhirat. Jadi orang yang berjihad ni, dia akan lalui alam barzah ni dengan penuh kenikmatan. Sebab alam barzah ni ada dua. Kita boleh lalu alam barzah dalam keadaan kenikmatan, dan kita boleh lalui alam barzah dengan penuh kesakitan. Jadi orang yang berjihad, dia akan lalui alam barzah ini dengan penuh kenikmatan. Seterusnya, dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan para Nabi. Orang yang berjihad ni, tentera-tentera kita sekarang ni yang pertahankan negara kita, mati sebab mempertahankan negara, mati sebab berjihad, maka dia akan dikira sebagai mati syahid. Dan orang yang mati syahid ni, dia akan dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan para Nabi. Dan akhir sekali, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang berjihad, jihad kat sini macam saya kata tadi, jihad, bila sebut jihad, kita faham jihad tu maksudnya berperang di jalan Allah. Orang yang berjihad, darjat dia Allah tinggikan. Dia akan dapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Itu kelebihan orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah, yang keluar berperang di jalan Allah. Cuma kalau zaman sekarang, bila mana orang kata jihad, orang akan pandang dengan konotasi yang negatif. Orang Islam, kan, kita orang Islam, kalau kat dunia ni orang Islam dilabel sebagai teroris. Sebab asyik jihad. Sehingga kan ada orang Islam yang tak nak guna label jihad ni. Label jihad adalah benda yang bagus. Jihad ada perkataan yang bagus yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Cuma segelintir orang Islam salah gunakan perkataan ni untuk melakukan perkara yang Allah tak suruh. Macam tengok ISIS, diorang kata diorang berjihad, tapi diorang bunuh orang Islam, diorang bunuh kanak-kanak. Itu bukan benda yang Allah benarkan untuk kita buat. Diorang lakukan benda yang Allah larang, tapi diorang kata diorang berjihad. Maka orang kafir ataupun orang bukan Islam akan pandang umat Islam, oh inilah jihad orang Islam. Padahal tidak. Islam, dia tidak akan memerangi satu-satu orang, satu-satu pasukan, melainkan pasukan tu memerangi mereka terlebih dahulu. Sebab tu orang Islam tak akan mulakan peperangan. Diorang akan orang kata bertindak balas di atas serangan yang diberikan oleh pihak musuh. Itu jihad dalam Islam. Okay? Jadi tak ada istilah orang Islam ni pergi sesuka hati nak bunuh orang, tak ada. Tidak ada. Okey, tengok bawah tu.
Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihad fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi an yudkhilahu al-jannah aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a manala min ajrin aw ghanimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, yang mana bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi sesiapa yang berjihad di jalannya, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk berjuang di jalannya dan menegakkan kalimahnya, bahawa dia akan dimasukkan ke dalam syurga, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya ke rumahnya dengan membawa pahala ataupun harta rampasan perang. Ini kelebihan orang yang beriman. Allah kata siapa yang Allah bagi jamin kepada siapa yang berjihad di jalan Allah, siapa yang keluar dari rumah nak menegakkan agama Allah, siapa yang keluar dari rumah untuk berjuang di jalan Allah, maka Allah jamin dia ni akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini jaminan Allah, dia akan masuk ke dalam syurga jika dia mati, maka matinya mati syahid. Tapi jika dia menang dalam peperangan tu, dia hidup selepas berperang, maka sekembalinya di rumah dia akan dapat pahala yang banyak dan juga ghanimah, harta rampasan perang. Sebab zaman Rasulullah ada harta rampasan perang, maka itulah perkara yang Allah jamin kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis jihad. Macam yang kita ceritakan tadi itu adalah jihad dari segi istilah, iaitu jihad berperang di jalan Allah. Tapi dari segi bahasa, jihad ni ada banyak jenis. Okey, ada banyak jenis-jenis jihad. Kita akan tengok apa tu jenis-jenis jihad yang ada dalam Islam. Kalau bawah ni ditunjukkan satu temu bual ataupun bual bicara antara murid dengan guru dia. Okey ya, yang mana murid ni bertanya kepada gurunya, sekiranya negara kita aman, bagaimanakah cara kita beramal dengan hadis Nabi yang menyuruh kita berjihad, Ustaz? Okay. Murid ni tanya kepada guru dia, kan? Sekarang negara kita tengah aman, kita tengah berada dalam suasana yang aman. Jadi macam mana kita nak amalkan hadis Nabi yang Nabi kata kita suruh berjihad di jalan Allah? Lalu cikgu ni jawab, lapangan jihad ini luas. Jihad itu bukan hanya menentang musuh yang bersenjata sahaja. Ada jihad ilmu dan ada jihad ekonomi yang tidak kurang pentingnya. Ada jihad selain daripada jihad bersenjata, iaitu berperang. Jadi murid ni bertanya, bagaimanakah jihad ilmu itu, Ustaz? Jadi Ustaz ni menjawab, sekarang kamu belajar di sekolah. Oleh itu, belajarlah bersungguh-sungguh dengan niat ikhlas untuk beramal dan berbakti kepada umat Islam. Belajar dikira sebagai jihad. Jadi antara jenis-jenis jihad adalah jihad ilmu, iaitu kita pergi menuntut ilmu, pergi belajar. Macam kamu sekarang ni lah, kamu tengah jadi pelajar sekolah. Kamu sambung nanti pergi matrik, kamu sambung di universiti. Sepanjang tempoh pembelajaran ini dikira sebagai jihad ilmu. Sebab tu kalau dekat universiti LPTA, orang ni student ni diorang layak untuk meminta zakat. Zakat iaitu zakat fi sabilillah dalam senarai orang yang layak menerima zakat fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu. Maka dia orang layak untuk dapat zakat. Jadi orang yang sedang menuntut ilmu, dia ini juga disekirakan sebagai orang yang tengah berjihad, iaitu dengan jihad ilmu. Jadi kita kena ikhlaskan hati bila mana kita nak tuntut ilmu ni, aku tuntut ilmu kerana Allah. Maka kita akan dapat pahala orang yang berjihad, berjihad dengan jihad ilmu. Seterusnya, umat Islam wajib mengembalikan zaman kegemilangan Islam dengan menguasai pelbagai bidang ilmu. Dan anak murid ni kata, betul itu Ustaz, jasa ilmuwan Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Biruni, Al-Farabi dan Al-Kindi terlalu besar kepada umat Islam. Okey, jadi dalam hadis, dalam temu bual ni ataupun bual bicara antara anak murid dengan ustaz ni bagi tahu ada 3 jenis jihad. Yang pertama jihad iaitu jihad dengan berperang di jalan Allah. Yang kedua jihad ilmu, dan ketiga ada jihad ekonomi, iaitu kita kembangkan ekonomi Islam. Sebab kita nak kuasai ekonomi. Orang yang menguasai ekonomi, dia akan menguasai dunia. Itu zaman sekarang, zaman kita ni. Sebab tu
orang barat ataupun orang kafir sedang menguasai ekonomi dunia, sebab diorang yang kuasai ekonomi. Jadi menguasai ekonomi adalah satu bentuk jihad juga, dengan niat kita nak tingkatkan ataupun nak kuatkan ekonomi Islam. Okey, seterusnya kisah perbualan seorang murid perempuan dengan ustazah dia. Mana ustazah dia bertanya, "Anisah, tahukah kamu apakah jihad ekonomi?" Maka anak murid dia bertanya, "Jihad untuk mendapatkan kekayaankah ustazah?" Dia kata, "Jihad untuk mendapatkan kekayaan ke?" Maka ustazah dia menjawab, "Jihad ekonomi bukan sekadar mencari kekayaan, malah kita mesti berusaha untuk menguasai sistem ekonomi dan bukan hanya menjadi pengguna." Oh, baru saya faham ustazah. Kalau begitu saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi ahli korporat dan menguasai ekonomi Islam, insya-Allah. Okey. Dan dalam temu bual ataupun bual bicara antara ustazah dengan anak murid ni bercerita tentang jihad ekonomi, iaitu dengan kita mesti berusaha menguasai sistem ekonomi dan bukan hanya menjadi pengguna. Sekarang zaman kita sekarang ni lah, orang Islam hanya consumer, pengguna. Contoh paling dekat sekarang ni adalah vaksin. Kan orang tengah sibuk berperang ataupun berperang di media sosial lah, vaksin ni boleh ambil tak boleh ambil, vaksin ni betul tak betul kan. Sebab apa? Kebanyakan orang yang tak nak mengambil vaksin, diorang mengatakan vaksin ni bukan orang Islam yang buat, jadi kandungannya kita tak tahu apa yang dalam tu. Okay. Kita tak tahu apa kandungan tu, elok tak elok untuk kita. Kan orang Islam banyak berdebatkan tentang vaksin ni. Tapi masalahnya, kita hanya sekadar menjadi pengguna. Sebab tu tidak ada pengeluar vaksin di dunia ni yang daripada syarikat Muslim. Sepatutnya lebih utamalah ahli-ahli perubatan, orang-orang dalam pakar ekonomi ni, orang Islam menguasai bidang-bidang seperti vaksin, kesihatan ni, supaya satu hari nanti akan ada satu syarikat Muslim, farmasi Muslim yang mengeluarkan vaksin untuk dunia. Maka pada ketika itu kita tak perlu ragu-ragu lagi tentang keberkesanan vaksin ataupun kebolehan vaksin itu untuk diambil ataupun tidak. Yang jadi masalah sekarang, kita hanya menjadi pengguna, kita tidak menjadi pengeluar. Bayangkan pen yang kita tulis pun kan, telefon yang kita tengah guna ni pun bukan orang Islam yang buat. Bukan orang Islam yang buat. Maka kita kena tengok balik masyarakat kita, masyarakat Islam kita, orang Islam sebagai Muslim, kita kenalah jadi pengeluar. Bagi orang-orang yang berminat dengan ekonomi, yang bidang dia bidang ekonomi, dia kena letak target untuk dia menguasai ekonomi. Paling tidak kuasai ekonomi dekat tempat kamu dahulu, kemudian kembangkanlah ke negara dan barulah kita boleh menguasai dunia. Ingat, orang yang menguasai ekonomi, dia orang akan menguasai dunia. Sebab tu penting ekonomi ni bagi umat Islam. Okey, last sekali kat situ ada kunci ilmu. Sebuah hadis daripada Abi Sa'id, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "At-tajiru as-sadiq al-aminu ma'an nabi as-siddiq was-siddiqin wasyuhada." Yang mana bermaksud Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Peniaga yang benar dan amanah bersama-sama dengan para nabi, orang yang benar dan para syuhada." Ini bagi orang yang minat berniaga. Orang berniaga yang jujur dengan amanah, Nabi letakkan kelebihan dia, iaitu bersama-sama dengan para nabi dan orang yang benar dan para syuhada. Kenapa tinggi sangat kelebihan yang diberikan kepada peniaga yang jujur ni? Sebab dalam berniaga susah nak jujur. Kita akan jumpa ramai peniaga yang tak jujur, ataupun orang kata berlebih-lebihan dalam, orang kata paling mudah dia menipu sukatan. Okay. Tapi senang kata, kita akan jumpa ramai peniaga yang tak jujur dan amanah. Susah. Ada, memang ada, tapi sangat limited jumpa peniaga yang jujur dan amanah. Sebab tu Nabi kata peniaga yang jujur dan amanah, dia punya darjat dia tinggi. Okay? Bukan mudah-mudah untuk jadi peniaga yang jujur dan amanah. Kalau ada dalam kalangan kamu yang berminat dalam bidang perniagaan, sebab sekarang kan ramai orang nak berniaga, kalau berminat dalam perniagaan, masukkan diri kamu betul-betul dalam bidang perniagaan. Pastikan kamu menguasai sistem ekonomi kat situ dulu. Okay. Kuasai sistem ekonomi, insya-Allah
kita akan kuasai yang lain. Jadi kalau betul-betul minat berniaga, belajar betul-betul dalam bidang perniagaan, insya-Allah kita akan berjaya. Yang penting kita jujur dan amanah dalam perniagaan. Jangan berharapkan semata-mata untuk keuntungan yang berlebihan. Memang orang berniaga nak untung salah tak salah. Nak ambil keuntungan tak salah. Tapi bila mana kita menipu di dalam perniagaan, itu adalah satu kesalahan yang besar. Okey. Jadi jihad ekonomi, iaitu dengan kita menguasai sistem ekonomi. Itulah 3 jenis jihad yang dibagi tahu dalam hadis ni, kan? Dibagi tahu jihad. Pertama, jihad peperangan, iaitu jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Yang kedua, jihad dalam bidang ilmu, dengan menguasai ilmu, pergi menuntut ilmu dengan niat kerana Allah Ta'ala. Dan ketiga, jihad ekonomi, iaitu dengan kita menguasai sistem ekonomi orang Islam. Okay? Itu antara contoh-contoh jihad. Tapi secara umumnya bila sebut jihad adalah berperang di jalan Allah. Okay? Berperang dengan mengangkat senjata di jalan Allah. Itu adalah jihad. Okey. Ada satu lagi, pengajaran hadis. Apa yang kita boleh dapat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ni? Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, yang pertama, kita hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah untuk menjadi umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Nak jadi umat yang cemerlang di dunia dan akhirat, buat perkara yang Allah suka. Banyak benda yang Allah suka, tapi dalam hadis ni Allah bagi tahu 3. Solat di awal waktu, buat baik kepada kedua ibu bapa, dan berjihad di jalan Allah. Kita boleh kuasai 3 benda ni. Walaupun jihad di jalan Allah dalam erti kata berperang mungkin tidak pada zaman sekarang ni, tapi kita boleh kuasai jihad dalam bidang yang lain. Jadi nak jadi umat Islam yang cemerlang di dunia dan di akhirat, kita lakukanlah perkara yang Allah suka. Yang kedua, umat Islam wajib menunaikan salat pada waktunya supaya menjadi umat yang beradab, berdisiplin dan sentiasa menghargai masa salat di awal waktu. Nabi kata benda yang Allah suka yang pertama kali Nabi kata adalah as-salatu waqtiha, salat di awal waktu. Maka cuba sehabis baik untuk kita salat di awal waktu. Ini kalau sebelum ni kita sentiasa salat lambat, cuba betulkan sedikit untuk salat di awal waktu. Yang ketiga, setiap Muslim wajib berbakti kepada ibu bapa untuk mendapat keredaan Allah dan kebahagiaan hidup. Hidup di dunia. Maka bagi orang Islam, kita sebagai Muslim, kita sebagai anak, adalah menjadi kewajipan kita untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Muliakan mereka, muliakan ibu bapa kita. Reda Allah terletak pada reda kedua ibu bapa. Jika ibu bapa kita reda kepada kita, maka Allah akan reda kepada kita. Sebab tu penting untuk berbakti kepada ibu bapa. Dan salah satu daripada dosa-dosa besar adalah derhaka kepada ibu bapa. Nak tunjukkan tingginya tingkat ibu bapa ini bagi setiap Muslim. Seterusnya, kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir subversif. Anasir subversif. Subversif ni apa? Peperangan subversif. Subversif ni apa bahasa Melayu dia? Subversif ni bahasa Inggeris. Tak apa. Kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir subversif agar negara aman dan damai. Maka walaupun dalam keadaan kita sekarang kita berada dalam keadaan yang aman, tapi bila-bila masa peperangan boleh berlaku. Maka menjadi kewajipan bagi kita untuk mempertahankan negara kita ni. Sebab tu mungkin sebahagian daripada kalangan kamu, sebahagian dari kamu nanti bila kamu besar ni, ada yang menjadi askar. Maka dia menjalankan satu kewajipan yang tinggi, yang mulia, yang telah Allah perintahkan untuk mempertahankan negara. Dan last kali, umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberikan kesan yang maksimum. Beramal mengikut keutamaan kita. Mula-mula kita salat di awal waktu, kemudian kita berbakti kepada ibu bapa, kemudian barulah kita keluar berjihad di jalan Allah. Maksudnya ada turutan yang kita kena buat. Sebab tu dalam rukun Islam, yang pertama adalah ucap kalimah syahadah dulu. Bukannya terus pergi solat. Ucap kalimah syahadah dulu, jadi seorang Muslim. Kemudian barulah kita solat. Lepas solat baru kita puasa.
puasa lepas puasa kita baru kita keluar zakat, dan kemudian barulah kita pergi menunaikan haji. Ada turutannya dalam pengamalan setiap Muslim. Utamakan yang paling utama. Tapi dalam 5 rukun Islam ni semua yang utama, semua ni wajib kita buat, tapi ada keutamaan yang perlu kita lakukan. Maka orang Islam tengok apa keutamaan kita. Sekarang macam kamu, keutamaan kamu yang sekarang adalah menuntut ilmu. Okey, menuntut ilmu. Dan sekarang kamu punya keutamaan adalah menuntut ilmu, maka lakukan keutamaan kamu. Tapi jangan tinggalkan keutamaan yang lebih satu, iaitu solat pada waktunya dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi cari apa keutamaan kita sebagai seorang Muslim. InsyaAllah. Jadi itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu hadis berkaitan dengan jihad dalam Islam. Ingat, jihad, bila sebut jihad, okay, dari segi istilah, jihad ini adalah berperang di jalan Allah. Walaupun jihad ni ada banyak jenis-jenisnya yang lain, tapi bila sebut jihad, kalau jumpa perkataan jihad di dalam Al-Quran, maksudnya adalah berjihad di jalan Allah. Okey, insya-Allah itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okay, jangan lupa komen nama kamu, okay, di dalam ruangan komen untuk kehadiran kamu. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.